Hai, selamat malam adik-adik. Adik-adik yang dah masuk, boleh isi Google Form ni. Kejap sementara kita tunggu kawan-kawan lain masuk, kita buat Google Form ni dulu ya. Adik-adik yang dah masuk, boleh isi Google Form yang dekat bahagian chat di bawah tu ya. Sementara kita tunggu pelajar-pelajar lain masuk, boleh isi Google Form tu dulu. Selamat datang semua. Kepada pelajar yang baru masuk, boleh isi Google Form yang ada dekat bahagian chat ya. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya kami. Jadi ingatkan semula kepada para pelajar yang baru masuk, boleh isi Google Form yang ada dekat bahagian chat ya.
Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya kami. Okay, selamat datang adik-adik pada seminar kita malam ini. Okay, peringatan sekali lagi untuk kali terakhir, kepada pelajar yang baru masuk, boleh isi Google Form yang ada dekat bahagian chat ya. Lepas ni kita dah nak mula. Okay, kepada pelajar baru masuk, boleh isi Google Form terlebih dahulu yang ada dekat bahagian chat di bawah ya. Okay. Okay, sekarang kita akan mulakan ya seminar kita pada malam ini. Okay, kita akan teruskan dengan ucapan kata-kata aluan. Okay. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Nazia selaku Guru Bahasa Melayu dari SMK Parit Betak, ahli-ahli panel yang bijak berkata-kata serta sidang hadirin sekalian. Pertama kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nazia terutamanya dan pelajar dari SMK Parit Betak kerana sudi hadir untuk mengikuti seminar kita pada malam ini. Saya memanjatkan rasa kesyukuran kepada Tuhan kerana pada hari yang indah ini, kita dapat bersama-sama bersua dalam seminar ini. Sebelum memanjangkan ucapan saya ini, saya ingin memetik sedikit kata-kata dari Edmund Burke, iaitu membaca tanpa merenungkan ibarat makan tanpa mencerna. Ia bermakna kita haruslah menjiwai semasa membuat pembacaan agar pesanan yang ingin disampaikan oleh penulis itu sampai ke kita. Kata-kata ini sesuai digunakan dengan tajuk seminar kita pada malam ini, iaitu keterampilan membaca. Tujuan seminar ini dijalankan adalah untuk mendedahkan teknik pembacaan berkesan yang boleh digunakan oleh para pelajar bagi memudahkan para pelajar untuk memahami bahan bacaan tersebut. Melalui bimbingan daripada para guru yang hebat-hebat di sekolah, para pelajar sudah tentu akan merasa mudah untuk membaca sesebuah bacaan. Para pelajar juga diingatkan untuk bersikap lebih rajin membaca, sama ada membaca bacaan ilmiah ataupun bukan bacaan ilmiah. Hal ini dikatakan demikian kerana membaca adalah jambatan ilmu. Dengan membaca, para pelajar dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan maklumat yang berguna untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Itu sahaja ucapan saya. Saya berharap agar seminar pada malam ini mampu memberi manfaat kepada para pelajar. Untuk pengetahuan cikgu dan pelajar sekalian, nama saya Mary Anna Boniface akan menjadi moderator kita pada malam ini. Seminar pada malam ini akan mengajar para pelajar tentang 6 teknik membaca yang boleh digunakan semasa membuat pembacaan. Teknik membaca itu adalah teknik membaca bebas, preview teks, senyap, radio, berkooperatif dan juga teknik membaca lantang. Saya meminta agar para pelajar untuk mampu bergiat secara aktif sepanjang seminar ini dijalankan. Para pelajar juga boleh bertanyakan soalan kepada para panel semasa mereka membuat pembentangan.
Okey, sekarang kita akan teruskan seminar kita pada malam ini dengan berjemput adik Aiman Syakirin untuk mengetuai bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min huzaimi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa na'udzubika minal habsi wal kasali wa na'udzubika minal zubni wal buhli wa na'udzubika minar rabbalati dini wal kahri li jalali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada adik Aiman Syakirin kerana telah mengetuai bacaan doa tersebut. Semoga seminar kita pada malam ini berjalan lancar dan dipermudahkan olehnya. Sekarang, saya ingin berjemput Cikgu Nazia untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan, Cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Boleh, Cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi moderator hari ini, Berry anak lelaki Boniface, betul ke? Cikgu sebut tu? Betul? Berry anak Boniface, Cikgu. Boniface, anak Boniface. Ya, betul, Okey. Kemudian saudari Nuraini Zayani, saudari Nurul Ashikin, saudari Nur Laila dan saudara Ronald, betul ke? Okey. Terlebih dahulu terima kasihlah dan terima kasih kerana sudi menjemput kami, saya dan anak-anak murid saya untuk terlibat sama dalam seminar malam ini. Sebenarnya saya pun tak berapa tahu tentang perjalanan seminar hari ini. Saya ingatkan tidak formal, tapi bila saya buka, oh okey formal. Jadi cuma itulah seadanya daripada saya dan saya rasa apa yang ingin disampaikan tu memang memberi impak lah sebab teknik membaca ni memang sepatutnya didedahkan di sekolah. Okey. Saya harap kalau cikgu tengok dekat sini ada 43 orang murid cikgu dari kelas 3 Ibnu Sina dan 2 Ibnu Sina yang join seminar malam ni. Cikgu harap kamu dapat dengar dengan teliti seminar yang diberikan, okey, dan cuba fahamkan, okey, sebab ilmu yang diberikan ni ada yang cikgu tidak sempat dan tidak dapat sampaikan di dalam kelas. Jadi kita gunakan medium ini sebagai cara untuk menambah ilmu kita. Okey. Berkenaan dengan teknik bacaan, ada 6 teknik bacaan yang diperkenalkan tadi. Ada yang pernah saya gunakan di dalam kelas dan ada yang belum saya gunakan lah. Jadi saya pun akan sama-sama turut serta dan menimba ilmu lah dalam seminar ini. Okay. Antara teknik bacaan yang pernah saya gunakan dalam kelas, setakat ini saya memang gunakan teknik bacaan yang asas lah, okay, untuk pengetahuan adik-adik, saudara dan saudari dalam seminar ini. Kelas yang turut terlibat dalam seminar ini ialah kelas hadapan, kelas murid-murid hadapan lah. Maknanya 3 Ibnu Sina dan 2 Ibnu Sina tu murid-muridnya macam mana keputusannya dalam lingkungan yang cemerlang. Okey, jadi teknik bacaan yang saya biasa gunakan ialah teknik bacaan secara pantas. Okey, teknik bacaan mekanis. Okey, memang sebab kita kalau SPM pun kita ada gunakan mekanis, bacaan secara kuat, mekanis. Kemudian bacaan mentalis, dan yang biasa saya gunakan ialah
scanning ataupun luncuran. Okay. Itu antara teknik bacaan yang biasa saya gunakan lah, terutama kalau kita nak cari isi penting dalam ringkasan. Itu antara teknik yang saya gunakan. Dan sebelum ni saya juga pernah gunakan teknik KWLH dan KWLH, chat dan acid. Tapi untuk teknik ini dia sebenarnya kena tengok bahan yang digunakan tu. Okey, bahan bacaan yang digunakan tu tak semuanya sesuai untuk teknik bacaan. Jadi kita kena tengok dulu bahan tu sesuai untuk teknik apa. Tapi kalau teknik bacaan pantas tu memang kita boleh gunakan untuk semua, betul tak? Okey. Saya sangat setakat tu dulu, saya sangat teruja untuk mendengar seminar yang bakal disampaikan, dan kalau boleh dia direkodkan ke tak ni? Direkodkan doktor. Cikgu. Okey, nanti kalau tak keberatan boleh kongsikan lah ya. Okey, boleh cikgu. Sebab saya nak share lah, nak kongsi dengan kawan-kawan yang lain supaya dapat memberi manfaat kepada semualah, terutama untuk kelas belakang ni, kelas belakang macam bacaan mungkin ada beberapa teknik bacaan yang saya boleh gunakan, yang saya boleh kongsikan untuk kelas pertengahan dan kelas belakang. Okey. Good job, teruskan usaha kamu, dan terima kasih kerana membantu saya jugalah untuk memperkenalkan teknik bacaan kepada anak-anak murid saya. Okey, sekian. Terima kasih. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Nazia kerana sudi memberi sedikit ucapan yang amat bermanfaat kepada kita pada malam ini. Okey, sekarang kita akan beralih ke penerangan kaedah teknik membaca sesi 1. Bak kata orang, tidak kenal maka tak cinta. Jadi, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada malam ini. Yang pertama, ahli panel kita ialah Nurul Ashikin binti Suhaimi. Kelihatan tenang tetapi penuh dengan ilmu. Dan ahli panel kita yang kedua adalah saudara Ronald Nicholas, nampak tampan dengan senyuman yang manis. Ahli panel kita yang terakhir ialah Nur Laila binti Abdul Rahman, seorang wanita yang ayu dan petah berkata-kata. Okey, pengenalan sudah. Jadi sekarang jika para pelajar ada sebarang soalan ataupun ketidakpastian sepanjang seminar ini dijalankan, pelajar haruslah bertanya dan jangan bersikap malu kepada kami, dan kami akan membuka sesi soal jawab nanti. Jadi para pelajar boleh bertanyalah apa-apa soalan kepada kami. Kami akan berusaha untuk menjawab dengan pengetahuan kami lah. Okey. Tanpa membuang masa, saya ingin berjemput saudari Ashikin untuk menerangkan berkaitan dengan teknik membaca bebas. Dipersilakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini, dan juga kepada Cikgu Nazia kerana sudi meluangkan masa bersama kami serta pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Baiklah adik-adik semua, saya tahu bila awak semua baca tajuk tu, mesti dah tahu macam mana kaedah membaca bebas ni. Tapi tak apa, saya akan terangkan apa itu membaca bebas. Okey, kaedah membaca bebas ialah kaedah yang pelajar berpeluang membaca bahan yang mereka pilih dari sekumpulan bahan yang disediakan oleh guru. Okey, maksudnya kat sini, aktiviti membaca ni diadakan di dalam bilik darjah dan dikawal oleh guru seberapa minimum yang boleh. Okay, perkara penting adalah guru perlu memberikan arahan awal kepada pelajar supaya membuat persediaan sebelum mula membaca, seperti menyediakan soalan sebelum, selepas, sebelum, ketika dan sesudah membaca. Jadi dari situ adik-adik akan dapat tahu macam mana sebelum kita mula membaca tu apa yang kita dah tahu, dan selepas kita membaca tu apa yang kita dah tahu. Jadi itulah kaedah membaca bebas. Baiklah, saya serahkan kembali kepada moderator. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Ashikin kerana sudah memberi penjelasan yang sangat jelas sebentar tadi berkaitan dengan teknik membaca bebas. Okey, seterusnya saya menjemput panel kita iaitu saudara Ronald Nicholas,
untuk membincangkan berkaitan dengan teknik membaca senyap. Dipersilakan Saudara Ronald. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, saya akan membincangkan berkaitan dengan teknik membaca senyap. Teknik membaca senyap merupakan pembacaan yang dilakukan secara senyap. Oleh itu, setiap pelajar akan membaca bahagian yang sama secara senyap dan mereka perlu membuat telahan juga secara semasa membaca petikan yang diberikan kepada mereka. Teknik membaca senyap ini mempunyai 3 proses, yaitu bincang, bertindak balas, dan menyimak telahan. Apabila pelajar berhenti membaca, mereka boleh menceritakan semula atau meringkaskan apa yang mereka telah baca. Mereka juga menyatakan perasaan mereka terhadap apa yang telah mereka baca atau apa yang telah mereka ketahui. Melalui teknik membaca senyap ini juga pelajar akan dapat mengasah pemikiran mereka untuk menjawab persoalan yang terdapat dalam teks-teks yang diberikan kepada mereka. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Okey, pembentangan idea yang sangat menarik sebentar tadi daripada Saudara Ronald. Sekarang saya ingin berjemput Saudari Nur Laila sebagai panel kita yang ketiga untuk membentangkan teknik membaca secara berkooperatif. Dipersilakan Saudari. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Saudari. Boleh. Boleh. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan panel kita, terutamanya kepada Cikgu Nazia kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini. Tidak lupa juga kepada adik-adik yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu mengenai keterampilan membaca atau teknik-teknik bacaan. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan seminar kita dengan teknik yang seterusnya, iaitu teknik membaca secara kooperatif. Apa itu teknik membaca secara kooperatif? Jom kita lihat ciri-cirinya. Cirinya ialah pelajar diberikan bahagian tertentu untuk sesi membaca. Selepas itu, pelajar perlulah menceritakan semula apa yang dibaca kepada pelajar lain dalam kelas. Kelebihan teknik ini ialah tugas membuat ringkasan boleh dilakukan bersama-sama. Baiklah, saya bagi contoh. Contohnya saya sebagai cikgu mempunyai teks berkaitan menjaga kesihatan mental. Selepas itu, cikgu akan membahagikan perenggan 1 yang mengenai pengenalan, cikgu akan menyuruh Adam untuk menganalisis. Perenggan kedua pula, cikgu akan menyuruh Nabila pula yang akan menganalisis. Selepas itu, pelajar lain pula untuk menganalisis perenggan ketiga, keempat dan perenggan penutup. Selepas Adam dan kawan-kawannya membaca, merekalah yang akan mengulas atau meringkaskan semula bahagian masing-masing. Teknik membaca yang dilaksanakan secara kooperatif ini akan menjadikan tugas meringkaskan teks lebih mudah kerana dilakukan bersama-sama dan melibatkan ramai murid. Diharapkan peserta seminar pada malam ini boleh faham apa itu teknik membaca secara kooperatif. Sekian sahaja daripada saya setakat ini. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Terima kasih. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nur Laila kerana sudah berkongsi maklumat yang amat berguna sebentar tadi. Okey, sebentar tadi kita telah mendengar 3 teknik membaca. Jadi sekarang saya akan membuka sesi soal jawab kepada para pelajar ataupun cikgu sekiranya ingin bertanya kepada kami kah. Nanti kalau kami akan cuba jawablah.
Okey. Sekiranya para pelajar tiada soalan, ada. Sekiranya pelajar semua faham dan tiada soalan untuk sesi kali ini, sebelum kita mengakhiri sesi ke-1 kita pada malam ini, saya ingin mengajak para pelajar untuk bersama-sama bermain Kahoot untuk memeriahkan lagi suasana seminar kita pada malam ini dan menguji tahap kefahaman para pelajar mengenai 3 teknik pembacaan yang telah dibentangkan oleh para panel pada sesi 1 sebentar tadi. Okey. Kita akan mulakan sesi Kahoot pertama. Para pelajar digalakkan untuk mengikuti aktiviti Kahoot ini ya. Okey, para pelajar boleh membuka Kahoot dan memasukkan nombor PIN yang tertera di skrin tersebut iaitu 9653948. Para pelajar boleh menulis nama sendiri, nama pendek pun tak apa. Nama panggilan kan. Sesi Kahoot ini akan cuma ada 5 soalan. Jadi para pelajar boleh jawablah. Saya akan bagi masa kepada semua untuk mengikuti dan memasuk Kahoot. Okey, kita ada Harid, Jasmine. Ya, cikgu. Linknya kat mana link Kahoot tu? Boleh buka dari Google, cikgu. Cikgu cari Kahoot. Lepas tu dia akan keluar untuk tulis nombor PIN. Oh, okey, faham. Okey, para pelajar boleh buka Kahoot di internet. Lepas tu masuk, tulis nombor PIN yang ada dekat situ. Okey, sekarang kita ada 4 orang, Akif, Aiman, Harid dan Jasmine. Okey, Ashraf pun ada. Okey, kita akan tunggu pelajar lain untuk masuk. Okey, nampaknya kita dah ada 11 orang. Okey, 13. Okey. Let's go adik-adik, masuk. Kita sama-sama jawab. Soalannya tak susah sangat dan tak senang sangat. Dia berdasarkan itu tadilah pembentangan daripada para panel. Okey, saya akan bagi masa sampai 8.32 untuk semua masuk. Lepas tu 8.32 kita akan mulakan ya. Okey, sekarang kita ada 17 orang, iaitu Syaz, Mira, Nasuha, Irsyad. Okey, Alia ada, Ijam, Ariana, Afif ada. Okey. Okey, semua boleh masuk ya.
Kita ada 3 minit lagi untuk masuk. Kalau para pelajar yang belum masuk, boleh klik link yang Auni ambil dari tu. Okey, kalau line yang tak memberi kerjasama ataupun tak berapa kuat, tak apa. Kita boleh tengok kawan-kawan kita lah main dan sama-sama lah kita meneka jawapan yang betul daripada soalan tu nanti ya. Siapa yang tak dapat masuk, nanti kita boleh sama-sama tengok soalan dan jawapan. Okey, kita ada 2 minit lagi untuk para pelajar masuk. Kalau nak jawab dekat ruangan chat pun boleh juga. Nanti korang tengok ada soalan dengan jawapan nanti. Korang bagi tahu je. Soalan tu dia warna apa? Warna hijau kah, warna merah kah, warna kuning kah? Nanti kami juga akan tengok dekat bahagian chat. Okey, kita ada 1 minit lagi sebelum kita akan mulakan si Kahoot yang pertama ni. Okey, let's go. Okey, sekarang kita ada 24 orang pelajar. Okey, 25 orang. Okey, rasanya dah cukup 27 orang. Okey, kita mulakan sajalah. Nanti kalau pelajar yang nak jawab juga boleh tulis dekat ruangan chat ya, warna dia. Macam jawapan pertama warna hijau, macam tu. Nanti saya boleh tolong bacakan. Okey, Okey, kita akan mulakan dengan soalan pertama. Sedia adik-adik? Okey, soalan pertama. Apakah itu kaedah bebas? Dia ada 4 warna. Warna merah, pelajar berpeluang dari bahan sendiri. Warna biru, pelajar diminta membaca dalam keadaan senyap. Warna hijau, pelajar diminta untuk berlakon. Dan yang terakhir, warna kuning, pelajar diminta membaca dengan lantak. Jadi jawapan dia warna merah. Pelajar berpeluang cari bahan sendiri. Nama pun kaedah bebas kan? Jadi pelajar bebas untuk cari bahan mereka sendiri. Okey. Adik-adik diingatkan Kahoot ni dia ada 20 soalan, 20 saat untuk menjawab satu soalan. Jadi adik-adik kena baca soalan dengan laju dan cari jawapan terus ya. Okey, next. Kita masuk ke soalan kedua. Okey, tempat pertama adalah Afif. Tahniah Afif. Okey, diikuti oleh Alia dan ketiga Harid. Okey, kita akan teruskan dengan soalan kedua. Okey, soalan kedua. Bagaimanakah kaedah membaca senyap dilakukan? Okey, yang pertama, membuat ringkasan. Kedua, membaca dengan senyap, bincang, bertindak balas dan semak telahan. Yang ketiga, membaca dengan panduan guru. Dan yang terakhir, menggabungkan kesemua kaedah membaca. Okey. Jadi jawapan dia membaca senyap, bincang, bertindak balas dan semak telahan. Okey. Kita tengok siapakah yang dapat nombor 1 kali ini. Adakah Afif berjaya mengekalkan? Oh, tidak. Nampaknya Alia dari tempat kedua sekarang menjadi ke tempat pertama. Tahniah Alia, kekalkan. Okey, kita teruskan dengan soalan ketiga. Come on adik-adik. Okey, soalan ketiga. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan semasa menggunakan kaedah membaca bebas? Ingat, membaca bebas. Okey,
Okey, yang pertama membuat celahan bersama-sama rakan. Kedua, berbincang tentang isi utama satu teks yang sama. Membaca dengan lantang di hadapan rakan-rakan dan berkongsi maklumat yang dibaca dengan rakan-rakan. Adakah jawapan dia? Jawapan dia warna kuning. Berkongsi maklumat yang dibaca dengan rakan-rakan. Kita ada 4 orang sahaja betul kali ini. Kita tengok siapakah memegang tangga atas sekarang. Ashraf nampaknya. Ashraf telah bangkit dan menjadi nombor 1. Tahniah Ashraf. Okey. Kita teruskan dengan soalan keempat. Okey, soalan keempat. Bagaimanakah kaedah secara kooperatif dijalankan? Okey, kooperatif. Okey, seorang dah jawab. 3 dah jawab. 4 dah jawab. Okey. Okey, sikit lagi kita ada 5 saat lagi. Jawab. Okey, habis. Okey, nampaknya banyak yang betul. Kita ada 6 orang pelajar yang betul, iaitu dia memilih warna hijau. Pelajar perlu menceritakan semula apa yang dibaca kepada pelajar lain. Okey, teruskan. Next. Tengok siapakah ranking pertama sekarang. Oh, nampaknya Ashraf telah jatuh ke tangga ketiga dan Harith naik ke tangga pertama nampaknya. Alia menyusul di tangga kedua. Okey. Okey, adakah Harith dapat mengekalkan kejuaraan? Kita tengok. Di soalan terakhir. Okey, soalan kelima dan soalan terakhir. Adakah kaedah membaca secara kooperatif memerlukan pelajar membuat ringkasan? Fikir bagus-bagus adik-adik. Dia ada true and false, salah dan betul. Hanya perlu pilih dua jawapan. Okey, nampaknya Aiman Syakirin menjawab true. Nampaknya betul. Aiman Syakirin telah menjawab betul. Okey, kita tengok. Kita tengok tangga ketiga. Tahniah Syaz. Bangkit nampaknya Syaz. Tangga ketiga dan kedua Alia Insyirah. Dan yang pertama, siapakah yang pertama? Adakah Harith? Kita tepuk tangan kepada Harith. Harith berjaya mengekalkan kemenangan tangga pertama dan diikuti oleh Alia Insyirah yang sebentar tadi juga memegang nombor kedua. Dan Syaz telah bangkit. Dia buat comeback untuk seri ketiga ya. Okey, nampaknya selesai sudah dengan sesi Kahoot kita yang pertama. Adik-adik jangan risau, nanti akan diadakan sesi Kahoot yang kedua. Untuk sesi kedua lah. Jadi itu sahaja untuk sesi pertama kita. Kita akan berehat selama 5 minit untuk memberi peluang kepada adik-adik atau para pelajar pergi ke tandas kah ataupun ambil makanan sebentar kah, makan dulu kah, minum. Nanti habis 5 minit nanti adik-adik fokus lagi ya. Nanti kita akan teruskan dengan sesi kedua kita. Selamat berehat adik-adik. Sementara berehat, adik-adik yang belum isi Google Form tadi tu, boleh isi Google Form yang pada awal tadi. Ada dekat ruangan chat ya, Google Form. Adik-adik yang terlepas ke ataupun baru masuk tadi, boleh isi sekarang. Sementara berehat 5 minit. Kita dengar lagu.
Mengalirlah kau menjadi lensa mengisi berikan. Agar aku bisa berdiri dan segala bagaikan asmara Melayu. Bersepuluh helai daun sirih lintas bersama bunga cerita dalam engkau. Darah merah pekat mengisi uratku agar bisa ku berlangkah gagah dan tampan bagaikan si jantan yang berkokoh. Menjadi rasa mengisi belikan agar aku bisa berdiri dengan segala bagaikan asmara Melayu. Okey. Adakah adik-adik semua sudah bersedia untuk meneruskan sesi kedua kita pada malam ini? Okey. Okey. Kalau sudah, okey bagus. Azura dah sedia. Okey, kalau dah, kita akan teruskan dengan sesi kedua kita pada malam ini. Okey, sesi kedua kita pada malam ini, ahli panel akan menerangkan beberapa lagi teknik membaca dan cara untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian ataupun semasa kita dalam proses PDP dalam kelas. Okey. Pelajar diminta untuk kekal fokus kerana ada satu lagi sesi Kahoot pada akhir ni nanti ya. Okey, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Saudari Nurul Ashikin untuk menyampaikan teknik membaca preview teks. Dipersilakan saudari. Untuk membantu para pembaca atau bila memudahkan membaca. Penggunaan masa memudahkan pembaca atau menghubungkan perkara sudah teknik yang sebanyak pengalaman yang terdapat pada satu
seperti Saudari Ashikin tidak dengar sebab mungkin lain talian internet tidak kuat. Okey, sekiranya saudari Ashikin, maaf kerana saudari Ashikin mungkin line dia slow. Okey, jadi saya akan terangkan teknik preview teks ini. Okey, teknik preview teks ini dirangka khas untuk membantu para pembaca untuk membina pengetahuan latar berkenaan sesuatu topik sebelum memulakan proses membaca. Kita dapat tengok nama dia pun preview text. Jadi sebelum kita membuat pembacaan, kita boleh maksud dia preview. Kita macam tengok secara lintas lalu berkaitan dengan isi kandungan teknik membaca isi kandungan yang terdapat dalam bahan bacaan tersebut. Jadi kita dapat membayangkan apa kandungan ataupun isi yang akan disampaikan dalam bahan bacaan tersebut. Okey, dia dapat memudahkan kita untuk memahami, membaca bahan bacaan tersebut dan mudahlah untuk kita faham sebab kita dah tengok dulu kan apa kandungan, lepas tu kita dapat bayangkan apa yang akan disampaikan teks tersebut. Okey, sekarang saya akan bacakan tata cara pelaksanaan dia. Okey, yang pertama, guru akan memperkenalkan kepada pelajar teks yang akan dibaca. Yang kedua, pelajar membaca semintas lalu dan membuat imbasan untuk mencari maklumat utama dalam teks tersebut. Dan yang ketiga, setelah itu, pelajar diminta untuk membincangkan apa yang mereka ketahui berkaitan teks setelah membacanya sepintas lalu. Dan yang keempat, pelajar membaca teks sepenuhnya. Okey, dalam tata cara pelaksanaan ni, okey, yang pertama, macam biasa, guru akan memperkenalkan kepada pelajar tersebut teks ataupun pemilihan teks yang akan dibaca oleh para pelajar nanti. Okey, selepas guru tu memperkenalkan kepada para pelajar teks tersebut, okey, yang kedua, para pelajar akan membaca teks tersebut semintas lalu. Okey, fungsi utama pembacaan teks semintas lalu ni adalah untuk membantu para pelajar mencari maklumat ataupun isi kandungan utama yang mahu disampaikan oleh petikan tersebut. Okey, yang ketiga, setelah baca, pelajar diminta untuk membincangkan. Okey, selepas para pelajar sudah mendapat maklumat utama yang terkandung dalam teks, pelajar diminta untuk membincangkan ataupun menyebut kembali kandungan ataupun isi utama yang terkandung dalam teks tersebut. Okey, perkara ini akan mampu membuatkan pembaca tersebut lebih faham akan teks yang dibacanya. Okey, dan yang terakhir, pelajar akan membaca teks sepenuhnya. Okey, jadi yang teknik yang tata cara pelaksanaan yang keempat ni, pelajar tu akan membuat pengukuhan tentang kefahaman tentang petikan tersebut. Okey, itu saja untuk teknik preview teks kita. Okey. Okey, sekarang saya akan berjemput saudara Ronald untuk memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan teknik membaca radio. Dipersilakan saudara Ronald. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan teknik membaca radio. Teknik membaca radio bertujuan untuk membolehkan pelajar menyampaikan mesej melalui pembacaan secara lisan dengan tepat. Teknik ini juga membantu pelajar untuk memahami sesuatu perkara dan dapat merumuskan dan menyatakan semula mesej secara lisan. Teknik ini diperkenalkan hasil daripada analogi pekerjaan juruhebar radio yang banyak bercakap kepada khayalat yang mendengar. Fungsi pembaca melalui teknik ini ialah menjadi juruhebar radio, manakala pendengar sebagai seperti pendengar program radio. Teknik ini juga memberi peluang kepada pembaca untuk berkomunikasi dengan
tepat berdasarkan mesej dalam membaca bersuara. Syarat dalam teknik ini ialah tidak membenarkan sebarang pembetulan semasa menyampaikan mesej ini dengan memberi tumpuan kepada matlamat utama bacaan, iaitu untuk menyampaikan dan memahami mesej. Teknik membaca radio saya percaya telah diperkenalkan oleh guru-guru kepada pelajar di sekolah kerana dapat kita lihat dalam buku teks juga terdapat petikan-petikan yang sesuai digunakan untuk teknik ini. Sebagai contoh, teks berita sangat sesuai untuk digunakan dan mengaplikasikan teknik membaca radio ini. Sebagai contoh, saya beri contoh satu artikel iaitu dengan nada teknik membaca radio, iaitu seperti begini. Kuala Lumpur, video tular seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS Viviana Musibin memanjat pokok di halaman kampungnya di Pitas Sabah demi mendapatkan talian internet untuk menduduki peperiksaan. Dalam talian mendapat reaksi positif netizen. Viviana Musibin memuat naik video itu pada 12 Jun lalu di YouTube dan tidak menyangka menerima lebih 100,000 pertontonan dan dibanjiri reaksi serta komen positif selain turut dikongsi oleh UMS. Seperti itulah contoh teknik membaca radio. Teknik membaca radio ni lebih kurang macam yang kita dengar cara pembaca berita berucap, dan kita juga boleh dengar di radio cara mereka bercakap menyampaikan maklumat dengan nada yang tepat. Okey, sekarang saya akan membentangkan teknik membaca radio. Terdapat 4 langkah teknik membaca radio, iaitu langkah pertama, guru menerangkan langkah-langkah teknik membaca radio kepada pelajar. Peraturan asas dalam strategi ini ialah pembaca memainkan peranan dengan membaca, manakala pendengar mendengar perkara yang disampaikan. Pembaca sebagai juruhebar radio menyampaikan mesej dan berkomunikasi dengan pendengar. Bahan bacaan yang akan disampaikan oleh pembaca dipilih oleh guru. Langkah pertama ini seperti yang saya beri contoh tadi, guru petikan berita daripada video tular pelajar UMS, tapi ini bergantung kepada guru jika mereka ingin menggunakan teks yang lain. Baiklah, kita beranjak ke langkah kedua, iaitu menyampaikan mesej. Langkah kedua teknik membaca radio ialah ketika penyampaian mesej, mereka dibenarkan untuk menukarkan perkataan, memasukkan perkataan baru atau meninggalkan perkataan yang dirasakan tidak wajar untuk meningkatkan kejelasan maklumat yang disampaikan. Cara memberikan panduan untuk membaca radio, antaranya pelajar dimaklumkan sebarang perkataan yang tidak difahami dan harus menggantikan dengan perkataan lain agar perkataan itu mudah difahami dan tidak mengganggu pembacaan. Baiklah, slide seterusnya. Baiklah, untuk langkah ketiga, setelah pembacaan dilakukan, kita akan menyimak kefahaman pelajar-pelajar tersebut. Pelajar yang menjadi pendengar mempunyai kawalan dan berhak ke atas rekan mereka yang menjadi pembaca. Oleh yang demikian, jika perlu, pendengar boleh mengarahkan pembaca membaca semula apa yang dibaca dan pembaca harus mengulangi perkara yang diminta. Jika maklumat yang disampaikan adalah tepat, pembaca pula bertanggungjawab menyampaikan maklumat dalam masa yang singkat. Perbincangan sebaiknya sekitar perkara yang didengar dan perbincangan boleh dimulakan oleh pelajar atau guru bagi mengesahkan mesej yang telah disampaikan.
Untuk langkah keempat pula ialah untuk menyemak maklumat yang tidak jelas. Jika pendengar memberi maklumat yang bercanggah daripada perkara yang dibacakan oleh pembaca ketika perbincangan, menjadi tanggungjawab pembaca untuk menjelaskan kembali maklumat yang ingin disampaikan dengan cara menceritakan atau membaca kembali bahagian tersebut. Saya percaya teknik membaca radio ini sudah guru-guru praktikan di sekolah, iaitu mungkin ada satu pelajar membacakan teks dan pelajar lain mendengar, dan sekiranya mereka tidak faham akan satu teks tersebut, mereka boleh bertanya kepada guru ataupun pelajar tersebut untuk menjelaskan semula apa yang mereka tidak faham tentang teks tersebut. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada moderator. Okey. Terima kasih kepada saudara kerana telah berkongsi ilmu mengenai teknik membaca ini. Okey, nama pun teknik membaca radio kan. Jadi kalau radio kita ada pendengar, ada seorang DJ dan seorang kita sebagai pendengar. Jadi radio, DJ tu dia akan macam cakap. Jadi kita dengar apakah maklumat yang ingin disampaikan oleh DJ tersebut. Okey. Okey, penerangan terakhir akan disampaikan oleh saudari Nur Laila, iaitu teknik membaca lantang. Dipersilakan saudari Nur Laila. Terima kasih sekali lagi kepada saudara moderator. Kembali lagi bersama saya, harap semua adik-adik masih fokus dan masih boleh menerima input daripada kami. Teknik membaca yang terakhir daripada kami pada malam ini ialah teknik membaca lantang. Apa pula teknik membaca lantang ni? Jom kita lihat cirinya. Cirinya ialah seorang pelajar akan dipilih untuk membaca lantang bahagian awal teks. Selepas itu, pelajar lain mengikut bacaan tersebut secara beramai-ramai. Kemudian, pelajar dikehendaki menceritakan semula bacaan yang selesai dibaca. Mari kita lihat gambar yang ada di sebelah tulisan ini. Biasa nampak atau merasakan situasi seperti ini, di mana seorang murid berdiri untuk membaca teks dengan intonasi yang agak kuat dan murid lain akan mendengar dan mengikuti pembacaan. Mesti ada cikgu-cikgu kamu yang sering membuat aktiviti seperti ini dalam kelas, bukan? Inilah yang dinamakan sebagai teknik membaca secara lantang. Tanpa sedar, pelajar ataupun kamu sendiri telah pun mengaplikasikan atau melalui teknik ini dalam kelas. Selesai sesi membaca, cikgu akan menanya murid mengenai teks itu berkaitan apa, siapa nama watak yang ada dalam cerita itu, apa latar tempat, latar masa dan sebagainya. Seharusnya murid mampu untuk menceritakan semula soalan ataupun menjawab semula soalan yang ditanya berkaitan teks, kerana teknik ini akan meningkatkan daya ingatan juga. Baiklah. Itu sahaja yang mampu saya terangkan mengenai teknik membaca lantang ini. Mudah bukan? Segala kekurangan harap dimaaf. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada saudara moderator. Okey, saya pasti semua pelajar sering menggunakan teknik ini kan? Okey, jadi terima kasih kepada saudari Nur Laila. Okey, seperti yang saya bagi tahu sebentar tadi, sekarang kita akan adakan satu lagi sesi Kahoot yang berkaitan dengan teknik membaca yang telah diterangkan oleh para panel semasa sesi 2 sebentar tadi. Okey, jadi sekarang kita siap untuk sesi Kahoot yang kedua. Sesi Kahoot yang kedua dan yang terakhir untuk seminar kita pada malam ini. Okey. Sekejap. Okey, seperti tadi, pelajar diminta untuk masuk Kahoot dan memasukkan nombor PIN yang tertera di skrin tersebut. 1799763. Okey.
kandidati Ashraf Afif Alia Insyirah, iaitu pemenang kita yang nombor 2 tadi. Irfan, Akif, Ariana, Arina Farzana, Harid Afiq, Nasuha, Azrizal. Okey. Jadi seperti tadi, Kahoot sesi kedua ini kita akan sama, kita akan cuma ada 5 soalan dan satu soalan pelajar hanya ada 20 saat untuk memikirkan jawapannya. Okey, jadi para pelajar boleh membaca soalan dengan pantas dan terus mencari jawapan. Takut masa habiskan. Jadi saya akan bagi masa sampai 9:03 minit. Lepas tu kita mulakan. Ada 1 minit lagi untuk para pelajar masuk. Saya berharap agar pelajar menjawab soalan ini dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Sebab nanti kami akan memberi hadiah kepada para pelajar yang telah berjaya untuk memenangi Kahoot. Macam tadi kita ada Harid. Jadi nanti kami akan bagi hadiah lah kepada pelajar yang dapat menang. Tak apa, kita sama-sama. Okey, kalau line slow, kita tengoklah kawan-kawan kita jawab. Dan yang tak dapat jawab pun kita tengok apakah jawapan yang betul berdasarkan soalan yang ditanyakan tersebut. Jadi kita dapat belajar sama-sama lah. Okey, kita sekarang ada 20 orang. Okey, jadi kita start sekarang lah. Kita boleh masuk sekarang. Okey, kita akan mulakan dengan soalan pertama, sesi Kahoot untuk sesi kedua. Okey, soalan pertamanya adalah berbunyi, bagaimanakah teknik preview teks dilaksanakan? Okey, adik-adik ada 20 saat untuk mencari jawapan yang betul. Okey, kita ada 2 orang dengan yakin yang menjawab jawapan. Ada 4 orang, 6 orang, 7. Okey. Jadi adik-adik pilih jawapan yang betul. Okey, Azura cakap warna merah. Okey, tapi jawapan dia warna biru. Okey, jawapan dia pelajar membaca sepintas lalu dan membuat imbasan untuk mencari maklumat. Nama pun preview teks kan? Jadi kita preview dia sepintas lalu sahaja dulu. Okey, kita ada 8 orang yang menjawab betul. Okey, kita tengok siapakah yang pertama. Okey, yang pertama Alia Insyirah dan yang kedua Harid dan yang tempat ketiga Ariana. Okey, kita tengok adakah Alia Insyirah mampu mengekalkan kejuaraan. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua dia berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan preview tag? Okey, preview tag. Okey, adakah jawapan dia berwarna kuning ataupun berwarna biru, warna merah ataupun warna hijau? Adik ada 5 saat lagi untuk menjawab. Jawab. Okey, nampaknya 9 orang menjawab jawapan yang sangat betul, iaitu membantu pembaca memperoleh pengetahuan sebelum membaca. Okey, jadi kita tengok siapakah memegang tempat pertama. Oh, nampaknya kita ada Jasmine, pemenang pertama kali ini. Okey, kita ada pemenang baru, Jasmine, Ariana dan Jiha. Okey, kita teruskan dengan soalan ketiga. Okey, kekal bersemangat dan jawab dengan betul adik-adik. Okey, soalan ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan teknik radio? Okey, radio.
Okey, adakah warna hijau membolehkan pelajar menyampaikan mesej menerusi pembacaan lisan? Adakah warna kuning pelajar dapat melatih membaca dengan ekspresi yang tepat? Okey, masa pun telah tamat dan jawapan dia warna hijau. Kita ada membolehkan pelajar menyampaikan mesej melalui pembacaan lisan. Okey, kita tengok siapakah memegang nombor 1. Nampaknya Ariana telah berapi-api memegang tempat pertama ya. Okey, bagus Ariana. Teruskan Ariana. Okey, kita masuk ke soalan keempat. Terdapat berapa langkah teknik membaca radio? Adakah 4, 3, 2 ataupun 1? Okey, adik-adik ada 10 saat lagi untuk menjawab soalan tersebut. Okey. Wah, sangat bagus ya. Ada 15 orang telah menjawab 4 teknik 4 langkah. Okey. Kita tengok next. Wah, nampaknya Ariana telah meninggalkan jauh dengan 3,102 mata dan diikuti oleh Ijam dan Alia Insyirah. Nampaknya Alia Insyirah mengejar dari belakang. Adakah mampu mencapai tahap pertama? Okey, kita teruskan dengan soalan terakhir. Okey, kita akan masukkan dengan soalan terakhir, soalan kelima. Okey, bagaimanakah kaedah membaca lantang ini dijalankan? Okey, macam mana kaedah baca lantang dijalankan? Adakah dia berwarna kuning, hijau, biru? Okey, selalunya yang ayat panjang jawapan dia kan? Kan? Nampaknya kuning. Kita ada 12 orang menjawab jawapan yang betul dan 2 orang jawab warna biru dan 2 orang lagi jawab warna hijau. Jawapan dia okey. Kita tengok. Tempat ketiga kita ada Jiha dengan 3,408 mata dan diikuti oleh Alia Insyirah 3,549 dan di tempat pertama dengan memegang 3,949 iaitu Ariana. Cepat berikan tepuk tangan kepada mereka. Bagus. Okey, nanti kami akan memberikan hadiah kepada 6 orang pemenang. Okey. 6 orang pemenang ni. Okey. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung seminar kita pada malam ini. Okey, di sini saya akan membuat sedikit kesimpulan berdasarkan seminar kita pada malam ini. Okey, kesimpulannya, ke-6 teknik membaca ini amat berguna kepada semua, terutamanya kepada adik-adik yang sekarang masih belajar di bangku sekolah. Kami juga sekarang amat menggunakan teknik membaca yang dibentangkan sebentar tadi untuk membuat kerja khusus dan mencari maklumat yang terdapat di internet kah, di bahan bacaan seperti buku, ensiklopedia, kamus. Okey. Semua bahan bacaan tersebut perlu menggunakan teknik membaca dengan pantas untuk memahami isi kandungan yang terkandung dalam buku tersebut. Okey, jadi selepas membaca kita boleh memindahkan isi kandungan tersebut ke kerja kita. Okey, teknik yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan harian kita adalah teknik membaca secara senyap. Kerana saya pasti kebanyakan adik-adik dan semua orang yang berada dalam Google Meet kita pada malam ini suka membaca buku cerita kah, novel kah, kalau ada yang suka baca buku manga kah. Jadi kita kadang-kadang kita dalam bilik kan, jadi kita tak nak ganggu orang lain, kita menggunakan teknik membaca secara senyap. Okey, ilmu pada malam ini bukan semata-mata digunakan untuk adik menimba ilmu, tetapi juga boleh digunakan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang manusia. Okey, dengan membaca ni kita boleh mengelakkan diri kita daripada kena scam secara online ataupun kena tipu kah, macam tu. Sebab dengan membaca ni kita ada ilmu yang banyak kan. Jadi sukarlah untuk orang untuk menipu kita. Jadi banyaklah manfaat daripada membaca ni. Jadi saya berharap agar semua
yang berada dalam Google Meet malam ni, latihanlah diri untuk bersikap rajin membaca. Okey. Okey, sebelum bersurai, saya meminta pelajar untuk mengisi link kehadiran yang terdapat di bahagian chat sebelah kanan bawah. Dan saya berharap agar pelajar sekalian mendapat banyak input untuk pada malam ini. Okey. Okey, sebelum bersurai, saya memintakan para pelajar untuk membuka kamera masing-masing kalau boleh, untuk kita membuat sesi fotografi, sesi bergambar ya, untuk kenang-kenangan. Okey. Jadi, Auni, boleh tolong ambil gambar? Okey. Di pelajar yang tidak keberatan boleh buka kamera, nanti kita ambil gambar, lepas tu nanti saya bagi tu kepada cikgu, nanti cikgu boleh kongsikanlah kepada murid-murid semua. Okey, sekejap saya ambil gambar. Okey. Okey, semua dah ready? Okey. Okey, kalau semua dah ready, kita ambil gambar pertama. Kalau formal lah dulu kan, macam biasa kita ambil secara formal dulu. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey dah. Okey, yang seterusnya. Okey, sekarang kita buat freestyle lah, freestyle. Nak buat piece kah? Nak buat pistol kah? Okey. Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey. Okey, itu sajalah untuk pada malam ini. Sebelum tu link kehadiran kejap saya akan bagi link kehadiran dekat bahagian chat. Adik-adik sebelum keluar nanti boleh bagi tulislah link kehadiran tu jawab dalam Google Form. Kejap ni boleh send link kehadiran. Sekejap Kejap ya. Sebelum terlupa, nanti kami akan sediakan setiap seorang yang mengikuti kelas seminar pada malam ini, kami akan berikan isi gel kepada setiap seorang. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, kami akan berikan hadiah kepada 5 orang pemenang, sebab Alia tadi dia 2 kali kan. Jadi kepada orang yang menang tu lah, nanti kami akan bagikan hadiah tu kepada adik-adik. Okey, sekali lagi saya nak mengucapkan terima kasih kepada semua kerana telah memberi kerjasama bersama-sama dengan kami untuk seminar pada malam ini. Terutamanya kepada cikgu sebab telah memberi kerjasama walaupun dah pagi tadi dah mengajarkan. Terima kasih cikgu. Okey. Dan kepada adik-adik, bolehlah isi link Google Form untuk isi kehadiran.
Kalau dah isi kehadiran nanti, boleh keluarlah. Okey. Cikgu ada apa-apa nak cakap? Okey, terima kasih atas perkongsian panel-panel yang ada di sini. Ni semua dari UPSI Ya betul cikgu. Sem berapa Sem 2. Sem 2. Okey. Tahniah seminar yang berjaya dijalankan pada malam ini dan terima kasih kepada anak murid cikgu yang join aktiviti malam ni. Tahniah kepada yang berjaya tadi. Cikgu pun ada juga masuk, ada juga yang salah tadi kan. Tak berapa fokus awal-awal tadi. Tahniah, cikgu doakan semua panel dan mahasiswa-mahasiswi yang menjalankan seminar malam ini berjaya dan menjadi seorang pendidik lah. Okay, dan bila dah berjaya nanti silalah datang dan posting ke SMK Parit Betak. Mendidik anak-anak bangsa tu. Tapi sebab kita sekolah luar bandar sangat memerlukanlah guru-guru baharu yang bersemangat. Terima kasih sekali lagi dan cikgu doakan semoga terus berjaya dan bersemangat. Itu sahaja. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Ini ada Rina ni. Hai cikgu. Selamat malam dan selamat berehat semua.